Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Objektif perkongsian pengajaran pada pertemuan ini, tiap-tiap murid boleh mengenal pasti tiap-tiap perkara dan boleh memahami maksud melalui penerangan, melalui perkongsian dan kemahiran berfikir serta tugasan secara bertulis. Ustaz mulakan perkongsian pengajaran dengan mengadakan perbincangan kemahiran berfikir murid. Makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maksud perkataan hidup ialah makhluk yang bernyawa, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 golongan makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya hidup, iaitu bernyawa. Golongan yang dimasukkan itu ialah pertama manusia, seterusnya kedua haiwan, dan ketiga makhluk tumbuh-tumbuhan. Inilah tiga golongan makhluk yang dicipta oleh Allah SWT yang bersifat hidup, iaitu bernyawa. Kita teruskan dengan perbincangan kemahiran berfikir seterusnya, ialah makhluk tidak hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maksud tidak hidup ialah makhluk yang tidak bernyawa, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya contoh kereta, rumah, jalan raya. Inilah di antara makhluk yang dijadikan oleh Allah SWT dengan sifatnya tidak hidup, yakni tidak bernyawa. Di antara 3 makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala ataupun makhluk yang bernyawa ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan, ada di antara tiga golongan ini satu golongan yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik makhluk. Murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebutkan satu di antara makhluk hidup ciptaan Allah SWT yang Allah jadikan sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala ialah manusia. Manusia adalah sebaik-baik makhluk hidup, iaitu yang bernyawa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala ialah manusia. Berikan alasan ataupun sebab mengapa
manusia Allah jadikan sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah menjadikan makhluk hidup sebaik-baik makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala ialah manusia? Adalah sebabnya mengapa Allah jadikan manusia sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah kerana manusia, sebab manusia diberikan nikmat yang banyak. Itulah sebab Allah menjadikan manusia adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makna perkataan nikmat di sini ialah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan banyak ialah tidak terkira, tidak terhitung. Maksud terlalu banyak sehingga tidak dapat dikira dan tidak dapat dihitung akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Contoh, tempat tinggal, iaitu rumah, rezeki makan, rezeki minum, rezeki pakaian, rezeki wang, kesihatan, keselamatan, dan terlalu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Itulah sebabnya mengapa manusia dijadikan ataupun dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik makhluk. Setiap tubuh badan manusia ataupun setiap bahagian daripada tubuh badan manusia adalah juga di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Contoh bahagian tubuh badan manusia, tangan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anggota hidung, anggota telinga, dan contoh anggota mata. Inilah di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang diberikan adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala ataupun menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia terlalu banyak. Di antaranya ada satu nikmat yang terbesar ataupun penting yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dengan nikmat ini manusia membezakan manusia daripada makhluk yang lain. Dengan nikmat terbesar ini manusia berbeza daripada makhluk yang lain. Contoh, manusia berbeza daripada haiwan. Dengan nikmat yang terbesar ini, manusia berbeza dengan haiwan. Nikmat yang terbesar yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ialah akal. Akal adalah nikmat terbesar yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dengan akal, manusia berbeza daripada makhluk yang lain. Contoh, dengan akal manusia berbeza daripada haiwan.
murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi masuk pada fungsi utama akal. Maksud perkataan fungsi ialah kegunaan, dan maksud perkataan utama ialah penting. Maksud fungsi utama akal ialah kegunaan penting nikmat akal kepada manusia. Apa kegunaan yang penting bagi nikmat akal kepada manusia? Apa kegunaan nikmat akal yang paling penting kepada manusia? Ialah untuk berfikir. Fungsi utama akal kepada manusia atau kegunaan yang penting akal kepada manusia ialah untuk berfikir. Dengan berfikir, manusia boleh membezakan sesuatu. Dengan berfikir, menggunakan akal, manusia boleh membezakan sesuatu. Contoh, membezakan atau mengenal perkara ataupun perbuatan yang baik. Contoh perkataan baik ini ialah perbuatan suruhan, perbuatan yang mendatangkan pahala. Contoh, sembahyang. Dan juga dengan akal, manusia boleh berfikir dan boleh membezakan perkara yang buruk ataupun perkara yang tidak baik, perkara maksiat, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mendatangkan kepada dosa. Contoh, mencuri. Terbukti bahawa fungsi utama akal kepada manusia adalah untuk berfikir. Dengan berfikir, manusia boleh membezakan sesuatu, sama ada perkara yang baik dan perkara yang buruk. Setiap perkara yang baik, manusia akan lakukan. Perkara yang tidak baik, manusia akan tinggal. Inilah peranan fungsi utama akal kepada manusia untuk berfikir. Dengan berfikir juga, dengan menggunakan akal untuk berfikir, manusia juga boleh bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukan. Ini di antara sebab mengapa manusia bertanggungjawab atas segala perbuatan, ialah dengan sebab akal manusia. Contoh tanggungjawab manusia yang menyebabkan manusia bertanggungjawab atas nikmat akal yang diberikan. Contoh di sini adalah mengenang jasa guru. Macam mana cara mengenang jasa guru? Ialah dengan cara menolong guru ataupun melakukan adab. Adab makan, adab minum, adab berpakaian. Itu di antara contoh tanggungjawab manusia atas segala perbuatan yang dilakukan. Inilah peranan di antara peranan akal kepada manusia, iaitu menyebabkan manusia bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukan. Manusia hendaklah menggunakan nikmat akal. Manusia dituntut untuk menggunakan nikmat akal yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara menggunakan dengan sebaik-baik nikmat akal. Dan juga mensyukuri pemberian akal, nikmat akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dua perkara. Tuntutan kepada manusia menggunakan nikmat akal, itu menggunakan dengan sebaik-baiknya dan mensyukuri pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud melakukan dengan sebaik-baiknya, perkara sebaik-baiknya adalah perkara yang mendatangkan pahala. Lakukanlah, gunakanlah nikmat akal untuk menggunakan pada perkara yang mendatangkan pahala. Dan maksud mensyukuri pemberian Allah Subhanahu Wa Taala ada dua cara yang menunjukkan manusia itu bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah nikmat akal yang digunakan oleh manusia. Pertama, seseorang mengerjakan segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala serta meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala adalah di antara orang yang
bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga mensyukuri akal nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, ucapan kalimah alhamdulillah. Inilah dua cara yang menunjukkan seseorang yang mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalimah alhamdulillah lah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sempurna dan selesai sudah perkongsian penerangan dalam tajuk nikmat akal. Saya harapkan murid dapat mengikuti dan dapat mengenal serta dapat memahami setiap perkara dan maksud sepanjang pengajaran ini. Semoga kita sentiasa dalam rahmat Allah dan serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ustaz mengakhiri, pastikan setiap murid menjawab soalan bilangan 4 dalam tugasan bertulis. Semua jawapan ada di dalam perkongsian penerangan pada kali ini. Saya akhiri pertemuan dengan bacaan doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.